Bagi lebih 400 atlet di bawah program podium pada 2020, mereka dijangka terus berada dalam perancangan program elit itu sehingga 2022. Ini bagi memastikan ada kesinambungan daripada Tamasya Olimpik Tokyo pada Ogos ini kepada dua tamasya besar pada tahun hadapan, Sukan Commonwealth dan Asia. Bagaimanapun, perancangan ini tidak bermakna atlet-atlet tersebut boleh berbulan madu tanpa sebarang kesan yang berupaya menyaksikan mereka digugurkan daripada program itu. Dan mungkin kita akan ambil tindakan untuk gugurkan mereka. Walaupun atlet ini kekal dalam program, kita dah memberi jaminan kekal, mereka sentiasa kena mempertingkatkan prestasi mereka. Jangan sebab kekal program tiba prestasi mereka jatuh. Dan mereka juga kena bersaing untuk merebut peluang tempat untuk mewakili negara di Tamasya Sukan Olimpik, Sukan SEA 2021 nanti dan Sukan Asia Commonwealth 2022. Kita jangan lupa walaupun mereka dalam program, mereka tidak terpilih secara automatik ke Sukan Asia, Sukan Commonwealth 2022 atau Sukan SEA. Manakan OCM ada kriteria tertentu yang mereka perlu lepasi terlebih dahulu. Ya, untuk Sukan SEA, OCM akan membuat keputusan tidak lama lagi. Manakala Sukan Asia, persaingannya adalah tempat ke-6. Jadi ini perlu diberi sasaran oleh pihak atlet supaya mereka sentiasa bersedia untuk melepasi kriteria pemilihan yang ditetapkan oleh pihak OCM. Okey, kita bawakan Syahrazad Sani yang sudah bersedia di bilik berita. Mungkin Ahmed boleh mulakan dengan terangkan lebih lanjut istilah berbulan madu tu, Mat. Okey, Su dan Dayang juga peminat sukan tanah air. Manusia secara lazimnya, waimah saya sekalipun kadang-kala boleh alpa, apatah lagi atlet yang memiliki beban cukup tinggi. Apabila saya sebutkan berbulan madu di sini, atlet di bawah program podium yang misalnya sudah pun selangkah ke Olimpik Tokyo, kelayakan mereka pada ketika ini. Contoh paling mudah saya ambil Li Zejia lah. Mungkin pada ketika ini dia memikirkan, okey, saya berada dalam program podium, saya sudah layak ke Olimpik Tokyo, mungkin saya boleh relax sedikit. Dan sudah pasti ini bukan satu perwatakan dia, tetapi bukan sesuatu situasi yang cukup baik, kerana kalaulah dia beraksi dalam 5 kejohanan, bayangkan dalam 5 kejohanan itu dia tersingkir di pusingan pertama. Ini bukan cerminan yang baik buat seorang atlet elit di bawah program podium, kerana kalau itulah situasinya, maka saya percaya daripada peminat sukan tanah air yang biasa seperti kita ni dan juga sehingga ke Presiden BM sendiri akan gusar dengan prestasi Zejia. Dan saya mahu atlet-atlet di bawah program podium ni 463 angkanya menjadikan Datuk Lee Chong Wei misalnya sebagai contoh, Datuk Nicole and David sebelum dia menutup karier, dan Azizul Hasni Awang sehingga hari ini, di mana mereka tidak pernah membiarkan prestasi mereka untuk merudum dengan begitu teruk. Jadi itu maksud saya, berbulan madu ini sebaliknya menjadikan mereka sebagai satu sandaran semangat dan bukan satu ruang untuk terus alpa. Tak boleh relax lah kan, Dayang? Itulah cerita paling mudah dia. Okey Ahmed, sekarang ni kita hidup di zaman di mana mental health sangat-sangat penting dan atlet juga tidak terkecuali. So adakah Ahmed fikirkan, is it fair sekiranya MSN bersikap tegas dengan atlet dalam musim suka berdepan dengan COVID-19 ni? Okey, ingin saya tegaskan bukan satu sifat mutlak bahawa kita boleh mengatakan hak kita ke atas seorang atlet, tapi saya percaya program atlet ini sendiri, mereka ini adalah satu pelaburan di mana pelaburan itu datang juga daripada hasil titik peluh rakyat Malaysia. Jadi saya percaya wajar untuk MSN mengambil tindakan seperti ini untuk menggugurkan atlet jika mereka tidak mempamerkan prestasi bukan sahaja di gelanggang kompetitif tapi juga di gelanggang latihan, dan mereka perlu bersikap profesional juga apabila menggugurkan atlet. Mungkin boleh terangkan sebab mengapa mereka digugurkan dan juga menjadikan platform untuk memastikan atlet ini kerjaya mereka tidak terkubur. Jadi pandangan saya boleh bersikap tegas tapi pada masa sama perlu bersikap adil. Okey, ada sesuatu yang Ahmed nak kongsikan di sini mengenai isu ataupun perkara yang kita bincangkan tadi? Benar, Su dan juga Dayang. Berat buat atlet sekarang ni bukan kena fikir prestasi tetapi tanggungjawab mereka untuk memastikan kem latihan pusat yang berbentuk gelembung sukan ataupun bubble ni untuk menjaga kesihatan mereka dan tidak mencemar situasi persekitaran mereka dengan wabak pandemik COVID-19, dan ini merupakan perkongsian lanjut daripada Jeffrey Ngadirin. Kita sebenarnya telah pun menjalankan latihan secara kontinu sejak Oktober lepas. Jadi segala SOP yang telah ditetapkan oleh pihak MKN dan UKM telah kita patuhi. Pada masa yang sama kita telah memperketatkan sedikit dari aspek bila mereka keluar pergi berlatih di pusat latihan masing-masing. Kalau di luar MSN kita akan hantar. Contohnya Hoppers Hockey di stadium hoki kita akan hantar. Itu telah menjadi satu kebiasaan. Mereka selalu selesa sangat. Mereka mula melupakan
SOP takkan. Jadi kita sentiasa kena beri pendekatan. Macam kita sedia maklum, pemakaian pelitup muka, sanitizer, cek suhu, memang itu perkara wajib mereka buat. Memang di kalangan atlet pun saya nampak memang secara budaya ni sekarang telah pun jadi satu budaya mereka pakai pelitup muka bila keluar, pergi berlatih dan sebagainya. Dan kita juga ingatkan pada atlet untuk tidak berada di khalayak ramai bila mereka keluar berlatih, manakala itu merupakan risiko juga. Jadi benda ni memang kita selalu ingatkan, tetap terapkan pada mereka, dan nampaknya kita nampak ada sebagai satu budaya lah mereka mula mematuhi semua dan sebagainya. Matt, saya pasti akan ada SOP-SOP ataupun prosedur-prosedur lain yang akan menyusul lepas ni. Tapi kita nak menyentuh sekarang ini tentang kes positif di kalangan atlet selepas break camp hari itu. Ramai yang kata ini adalah contoh terbaik mengapa atlet perlu berada dalam bubble. Betul tak, Matt? Okey, saya setuju bahawa kaedah gelembung sukan ialah pendekatan yang paling baik dalam zaman pandemik COVID-19 ini. Tapi perlu kita ingat, Dayang sebutkan seperti tadi, mental health. Saya masih ingat lagi bagaimana 3-4 bulan sebelum ini di mana atlet terpaksa berkurung di pusat latihan mereka, di mana mereka mula rasa sedikit murung. Jadi ini sangat bahaya. Saya faham COVID-19 juga bahaya, ada penawarnya dan selepas ini mungkin ada vaksin, tetapi kesihatan mental juga sangat-sangat penting dan kadang-kadang penawarnya lebih sukar untuk dicari. Jadi saya tak setuju jika mereka terus dikurung. Atlet juga faham bahawa untuk tempoh ataupun 3 hingga 4 bulan mungkin mereka perlu dedikasikan diri di pusat latihan, tetapi perlu memberikan mereka waktu rehat kerana waktu yang singkat mungkin bersama dengan keluarga, dengan isteri, anak mungkin akan memberikan mereka sinar positif untuk terus berjuang buat negara dalam waktu yang sukar ni. Okey, so Dayang yakin bahawa pelbagai langkah-langkah yang akan diambil untuk memastikan bahawa rantaian COVID-19 ini tidak berterusan di kalangan atlet-atlet kita. Dan kepada Ahmed pula, bagaimana Ahmed melihat impak dari situasi semasa COVID-19 ini bukan setakat terhadap atlet sahaja tetapi terhadap perancangan sukan untuk tahun 2021? Okey Dayang, untuk perancangan sukan, misalnya tahun lalu kita lihat kemeriahan tu tak ada, bukan sahaja daripada segi melihat atlet kita bertanding di luar negara, tapi daripada aspek penganjuran. Kita tahu Malaysia antara negara yang boleh menganjurkan saingan sukan yang berkelas dunia, dan pada ketika ini sudah pun berada dalam beberapa perancangan Persatuan Sukan untuk menganjurkan kejohanan bertaraf antarabangsa, badminton misalnya pada bulan April, dan juga squash yang saya difahamkan sudah pun mendapat lampu hijau untuk menganjurkan kejohanan seperti kejohanan berpasukan wanita dunia, ingin saya tekankan pada ketika ini. Tetapi dengan peningkatan kes COVID-19 ini bakal menyukarkan mereka untuk menganjurkan kejohanan tersebut. Dan ini merupakan perkongsian daripada pengarah kejuratan SRAM, Major Besar S. Mariam. Well, as far as international events are concerned, we have written to World Squash Federation to get clearance to conduct the World Junior Championships as well as the World Women's Team Championships. They're having a board meeting in a few days in the World Squash Federation to see how we take this forward. We've written to the ministry as well as to the Sports Commissioner's Office to seek permission to run these events. However, they have given us sort of a green light with lots of protocols and provisions for us to follow. Now, looking at the scene in the world around us today, I have serious doubts that these events can and will take place. Terima kasih Ahmed atas perkongsian anda. Dayang yakin bahawa segala langkah-langkah yang akan diambil nanti adalah untuk kebaikan atlet kita dan juga untuk sukan negara kita. Ahmed, ada nak tambah sikit ke macam ada nak cakap sesuatu? Ya, boleh saya melontarkan pandangan jujur untuk seketika? Silakan. Saya sebenarnya marah dengan keadaan semasa di mana kes COVID-19 aktif semakin meningkat, kes baru. Kerana kita perlu lihat, walaupun kita berada dalam gelembung kecil sukan kita, tapi merupakan elemen yang sangat penting. Atlet-atlet negara setiap hari berjuang untuk Malaysia walaupun ada yang memandang sukan ini tidak penting. Jadi saya mengharapkan agar rakyat Malaysia secara amnya terus menjaga SOP, memastikan kita memutuskan rantaian COVID-19 walaupun sukar pada ketika ini, terus bertanggungjawab kerana sukan merupakan satu dasar ataupun satu sandaran yang cukup penting. Lihat saja apabila Olimpik Rio 2016 di mana kemeriahan seorang atlet itu menangi pingat boleh menyuntik kembali semangat negara. Dan saya bukan saja bercakap kepada orang yang dekat dengan sukan tetapi rakyat Malaysia secara amnya bahawa pada ketika ini anda juga perlu memainkan peranan yang cukup penting.
Betul, Mat. Saya setuju. Saya personally mengatakan kita manusia seperti atlet juga seorang manusia. Ada juga yang alpa, ada yang memang betul-betul ikut SOP. Jadi sama-samalah masing-masing ingat mengingati agar perkara ini tak terjadi di kalangan atlet. Jadi sukan boleh on macam biasa. Terima kasih, Mat. Sama-sama Dayang dan juga Su.